diceritakan dengan terperinci di dalam hadis syama'il. Hatta sendi-sendi, ya, sendi-sendi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga direpotkan dan direkodkan di dalam hadis syama'il. Kerana apa? Kerana para sahabat mengetahui bahawa segala perkara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak dan juga berhak untuk disampaikan kepada generasi setelahnya. Kerana itu, dalam sebuah hadis yang kita belajar daripada syama'il ini, seorang daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Hasan, yang hidupnya bersama dengan Rasulullah, bermain dengan janggut Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah menjadi kuda dan Sayyidina Hasan naik ke atasnya, bermain dengan wajah Rasulullah. Kadang-kadang dalam sembahyang beliau bermain dengan Rasulullah. Kadang-kadang Nabi SAW naik khutbah dan Sayyidina Hasan bermain, kerana Rasulullah SAW turun untuk selamatkan Sayyidina Hasan, untuk naikkan sama dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasulullah wafat ketika Sayyidina Hasan berumur 6 tahun. Namun hadis Tirmizi memberitahu bahawa Sayyidina Hasan ketika menginjak dewasa berjumpa dengan pakciknya yang hebat dalam menggambarkan seseorang. Maka beliau mengatakan, wahai pamanku, wahai pakcikku, Ibnu Abi Halah nama pakciknya, beritahu kepada aku gambaran bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya hatiku terpaut dengan baginda. Siapa yang minta untuk diceritakan mengenai syama'il Rasulullah bukan orang yang jauh daripada Rasulullah, orang yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang main janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika meninggalkan umurnya, ketika itu umur pelajar tadika, sudah pasti dapat ingat, tapi mungkin tidak dapat keseluruhannya. Kerana itu sudah menginjak dewasa, ingin lagi gambarkan lagi supaya bertambah kemas, bertambah mantap gambarannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa tujuannya? Ata'allaqu bih, kata Sayyidina Hasan, supaya hatiku terpaut dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna pengajian syama'il ini bukan sahaja kita yang belajar 1400 tahun yang lepas, tetapi para sahabat mereka berjumpa antara satu sama lain, mereka akan ingatkan antara satu sama lain bagaimana bentuk gambaran wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu telah kita pelajari, hadis yang panjang diterangkan Ibnu Abi Halah, bagaimana ketinggian Rasulullah, bagaimana cara duduk, bagaimana cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara bercakap, bagaimana kelunakan suara dan juga kemerduan suara, bagaimana intonasi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melambangkan kejujuran dan juga kebenaran daripada pengucapnya. Seperti Abdullah ibn Salam mengatakan, aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui bahawa wajah ini bukan wajah pembohong. Demikian diterangkan dalam hadis, barang siapa yang mendengar intonasi suara Rasulullah sahaja, bahawa dia akan mengetahui dan mendapati bahawa pemilik kepada suara ini bukan suara pembohong. Dapat sense dan dapat rasa kejujuran dan kebenaran di sebalik pemilik suara tersebut, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang dapat menggambarkan bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih mudah sebenarnya untuk dia untuk bermimpi, untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanding dengan orang yang tidak mempelajari syama'il langsung. Orang yang langsung tidak mempelajari syama'il, dia tidak tahu bagaimana rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang yang belajar ilmu syama'il, maka sedikit sebanyak dia sudah dapat gambarkan bagaimana bentuk rambut Rasulullah, tidak terlalu kerinting, tidak terlalu lurus, tetapi ikal mayang. Bagaimana panjang rambut Rasulullah telah kita bahaskan dan telah kita kupaskan. Bagaimana warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita kupaskan, tidak terlalu gelap, tidak terlalu putih kapur, tetapi putih yang agak kemerahan. Dan segalanya adalah melambangkan keindahan dan juga ketampanan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini adalah sesuatu yang tidak mustahil, sama ada ianya berjumpa dalam keadaan mimpi ataupun berjumpa dalam keadaan yaqazah. Apa itu yaqazah? Itu berjumpa dalam keadaan jaga, berjumpa dalam keadaan sedar. Kedua-dua perkara telah diterangkan dengan panjang lebar oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah hukum orang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah hukum orang yang berjumpa Rasulullah dalam keadaan sedar
berjumpa Rasulullah dalam keadaan jaga. Ia telah dibahaskan dalam kitab-kitab muktabar, Imam Sayutinya dengan Imam Ibn Hajarnya, Al-Haytami dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan jutaan sehingga fatwa ulama Brunei juga menyatakan yaqazah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang tidak mustahil, ianya boleh berlaku kepada salah seorang daripada hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu bentuk kemuliaan daripada Allah terhadap hambanya tersebut. Dan banyak sebenarnya dalil yang kita boleh bawakan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj berjumpa dengan para nabi-nabi yang lain, maka kita perlu ketahui bahawa hayat para anbiya, mereka mempunyai hayat yang lebih kuat daripada kehidupan mereka semasa mereka hidup. Setelah kematian itu, kehidupan mereka adalah lebih sempurna, lebih hebat. Kerana itu, seseorang yang meninggal dunia bukan bermakna dia terus terputus kehidupannya. Tidak, dia hanya berada di dimensi yang lain. Dia hanya berada di dimensi yang lain ataupun pada alam yang lain yang ianya terbatas daripada mata kasar kita untuk melihatnya. Tapi jika Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk mata kita menembus kepada dimensi yang lain, maka seseorang itu boleh melihat kepada alam gaib. Seorang itu boleh melihat kepada alam arwah, dia boleh melihat roh. Seorang yang dibukakan pada dimensi alam jin, katakan dia boleh melihat jin. Salah seorang daripada sepupu saya, saudara pada sepupu saya, dia ada masalah, dia berjumpa dengan saya. Dia kata Allah Ta'ala kurniakan dia sejak beberapa tahun yang lepas, mata dia terbuka dan tersingkap untuk melihat alam jin. Dia melihat apa yang dilakukan oleh jin dan di mana tempat jin dan sebagainya. Dan dia katakan, saya inginkan amalan untuk hilangkan perkara tersebut. Kerana untuk melihat alam jin itu bukan sesuatu yang hebat sebenarnya. Kadang-kadang ia mengganggu. Itu adalah salah satu hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tutup mata kasar kita daripada melihat pada alam gaib. Kalau tidak, kita tidak mampu hidup dengan selesa. Dia kata jin bertenggek di atas rumah, jin yang orang yang masuk dalam rumah tak baca bismillah, jin akan bersama dengan dia. Dia nampak. Kalau dia lalu di kawasan jalan raya, dia tahu di mana perkampungan jin, di mana tempat-tempat jin berkumpul, di mana markas mereka. Kalau dia lalu depan restoran, dia nampak apa yang jin lakukan di hadapan hidangan-hidangan makanan tersebut. Sebab itu kalau dibukakan kepada manusia, manusia tak akan makan daripada makanan yang dihidangkan secara buffet itu di restoran. Tapi dia nampak. Kerana itu dia kata sesuatu yang terganggu, kalau boleh ada amalan untuk hilangkan perkara tersebut. Saya katakan kepada dia untuk dia amalkan amalan manzil. Kadang-kadang dalam solat berjemaah, dia pun nampak macam mana syaitan itu datang mengganggu manusia. Jin syaitan itu macam mana kadang-kadang dia bertinggi atas bahu manusia. Nampak? Subhanallah, ini sesuatu yang mengganggu. Kalau dia kata kalau orang lain nampak, dia tak boleh drive. Kerana jin itu terlalu ramai. Bilangan jin adalah lebih ramai daripada bilangan manusia. Dan setiap manusia didampingi oleh satu jin yang dinamakan sebagai qarin, dinamakan sebagai pendamping. Ada tak bersama dengan kita? Ada bersama dengan kita. Itu satu lapisan dimensi yang halus yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, tetapi mereka wujud. Mereka wujud bersama dengan kita. Jika dibukakan, kita akan nampak jin Islam akan memenuhi tempat ini. Mereka juga mencari ilmu, mereka juga menuntut ilmu, jin-jin Islam. Dan ada pula dimensi yang lain yang tidak pula dilihat oleh mata kasar jin, iaitu alam malaikah, juga bersama dengan kita. Dan setiap manusia sekurang-kurangnya ada 2 malaikat bersamanya, Raqib, Atid. Itu dimensi yang lain. Dan dimensi yang lain ada pula alam roh. Alam roh yang tidak dilihat oleh mata kasar kita, boleh jadi malaikat boleh nampak mereka. Tapi alam roh adalah suatu dimensi yang lain yang mana di situ adalah di mana roh-roh berkumpul dan sebagainya. Dan fenomena mimpi ini, ianya adalah perjalanan
salah satu daripada lapisan roh kita. Ulama Rabbani ataupun ulama yang mahir dalam bidang kerohanian, mereka mengatakan setiap manusia mempunyai 7 lapisan roh. Satu roh, setiap roh mempunyai fungsinya yang berbeza. Ada fungsi daripada roh, salah satu roh tersebut adalah untuk nyawanya. Roh yang seperti ini tidak boleh terlepas daripada dirinya walaupun seketika, melainkan jika dia telah tiba ajalnya dan mati, Allah tarik nyawanya. Itu bermaksud roh yang dinamakan sebagai roh idafi itu. Roh idafi namanya. Roh itu berkaitan dengan nyawa, iaitu hanya terlepas daripada jasad seseorang apabila ajalnya tiba. Itu akan sentiasa berada bersama dengannya walaupun dia berada dalam keadaan tidur. Yang itu tidak boleh terlepas. Kalau terlepas, tidak ada lagi pernafasan lagi, tidak ada denyutan nadi lagi, tidak ada lagi degupan jantung. Okey, nyawa yang berbentuk roh idafi itu sentiasa berada dalam diri insan. Dan ada lapisan roh yang ianya mengawal fikiran akal manusia. Ada roh yang fungsinya untuk mengawal nafsu manusia. Ada roh yang fungsinya untuk mengawal pertumbuhan tumbesaran manusia. Tumbesaran, iaitu dagingnya, kadang-kadang manusia tulangnya membesar, dagingnya membesar, kepala tengkoraknya membesar daripada dia kecil, daripada bayi sampai ke besar. Nanti dah besar, nanti kemudian mungkin dia bongkok dan sebagainya, dia mengecut dan sebagainya. Ada roh yang mengawal kepada perkara tersebut. Ada roh pula yang berkaitan dengan darah, pengaliran darah. Ada lapisan roh yang mengawal darah. Ada 7 hingga 8 lapisan roh yang dimiliki oleh manusia. Salah satu roh yang mengawal pemikiran dan sebagainya, ketika tidur ianya keluar daripada diri kita. Keluar daripada diri kita dan dia boleh masuk ke alam roh yang lain. Dia boleh berjumpa dengan lain pun tidur, roh itu berjumpa dengannya di alam tersebut. Ataupun tidak semestinya seseorang itu dia tidur. Mungkin orang lain itu terjaga, tetapi salah satu lapisan rohnya itu berada di tempat yang lain. Kerana tidak semestinya manusia itu setiap masa 7 lapisan roh itu berada pada dirinya. Boleh jadi rohnya itu berada di tempat yang lain dan sebagainya. Dan dia boleh berjumpa dengan orang roh yang sedang bermimpi ataupun roh yang sudah meninggal dunia. Sebab itu seseorang dalam mimpinya dia boleh berjumpa dengan arwah ayahnya, dia boleh berjumpa dengan arwah ibunya, dia boleh berjumpa dengan arwah adik-peradiknya, arwah atuknya, arwah moyangnya yang sudah lama meninggal dunia. Dia boleh berjumpa kerana apa? Salah satu daripada lapisan rohnya itu berada di dalam alam arwah tersebut, berjumpa dengan mereka. Dan salah satu bentuk perjumpaan tersebut adalah perjumpaan dengan orang-orang yang soleh. Roh orang-orang yang soleh boleh berjumpa dengan roh para nabi. Seseorang itu boleh bermimpi untuk berjumpa dengan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dijumpai pada suatu masa walaupun ada 1000 orang yang melihatnya dalam mimpi pada masa yang sama. Tidak bermakna seseorang itu berjumpa mimpi Rasulullah pada masa sekian, dan sekali ada orang yang datang, dia kata masa sekian juga saya mimpi Rasulullah. Bagaimana kamu boleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ini tidak mustahil kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti matahari. Berapa ramai manusia yang boleh melihat matahari tanpa dia perlu berebut-rebut, perlu bergaduh-gaduh, dapat melihat matahari dengan jelas. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahayanya adalah lebih hebat daripada cahaya matahari. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah juga mengatakan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang tidak mustahil. Demikian juga yaqazah, iaitu berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedar, dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi. Sama ada ianya melihat dengan mata kasarnya ataupun dengan mata hatinya, tapi dalam keadaan dia tersedar, terjaga, bukan dia dalam keadaan tidur. Ia juga boleh berlaku mengikut ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengingkari kepada perkara tersebut. Dan ini adalah suatu bentuk kemuliaan. Dan kadang-kala
perjumpaan dengan Rasulullah dalam bentuk yaqazah ataupun bentuk mimpi itu, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepadanya. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan kepadanya untuk diamalkan. Mungkin memberikan dia satu bentuk doa, satu bentuk selawat yang boleh diamalkan. Adakah kita boleh mengamalkannya jika kita jumpa Rasulullah dalam mimpi? Selama mana amalan yang diberikan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ianya boleh diamalkan. Dan ini juga tertulis dalam fatwa negeri Brunei, bahawa amalan-amalan tersebut apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka ia boleh diamalkan. Namun setelah banyak sekian orang yang berjumpa Rasulullah dalam mimpi, yang menerima amalan, tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan syariat. Dan ia pun tidak menambahkan kepada syariat yang sudah ada. Dia tidak menambahkan apa-apa syariat yang sudah ada. Ia hanya satu berbentuk fadilat, ia hanya berbentuk al-mubasyirat, ia berbentuk khabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas perjumpaannya dan pertemuannya dalam mimpi ataupun dalam keadaan sedar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai ulama-ulama yang terdahulu menceritakan pengalaman mereka berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersedar, dan mereka tuliskan dalam kitab mereka. Dan yang terbaru adalah mantan mufti Mesir, iaitu Mufti Ali Jumaah, yang telah mengatakan yaqazah adalah sesuatu yang benar, yang tidak diingkari oleh ahli sunnah wal jamaah, dan beliau mengatakan saya sendiri mengalaminya. Siapa? Mantan mufti Mesir, iaitu Dr. Ali, Syekh Dr. Ali Jumaah. Maka ia bukan sesuatu yang mustahil jika seorang dimuliakan untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika seseorang itu dimuliakan dengan perkara tersebut, maka hendaklah dia bertambah lagi amalannya, tambah lagi ketaatannya, kerana itu adalah satu berita gembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat mengatakan bahawa itu adalah sebenarnya aku, dan syaitan tidak dapat menyerupai aku. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga mengatakan mimpi itu ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama, mimpi yang datangnya daripada Allah, ianya mimpi yang baik. Yang kedua, mimpi yang datang daripada syaitan, ianya adalah mimpi yang buruk. Dan yang ketiga adalah mimpi yang datang yang disebabkan daripada khayalan fikirannya ataupun kesibukannya memikirkan ataupun engrossnya dia dalam sesuatu perkara, sehingga ianya yang memberi kesan dan pengaruh kepadanya sehingga datang perkara itu dalam mimpinya. Sesuatu yang disebabkan kesibukan dan juga khayalan fikirannya. Jadi ada 3 jenis mimpi yang dikategorikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, mimpi yang baik yang datang daripada Allah. Biasanya yang bawa mimpi baik ini adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Maulana Zakaria rahmatullah alaihi dalam kitabnya menyatakan bahawa malaikat-malaikat ini dinamakan sebagai siddiqun. As-siddiqun, para malaikat yang membawa mimpi-mimpi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para mukmin. Dan juga ada mimpi itu yang datang daripada syaitan. Ini untuk diganggunya. Kadang-kadang dia menjelma menjadi hantu, kadang-kadang dia menakut-nakutkan dalam mimpi sehingga seorang rasa dia tercekik dan sebagainya. Kadang dia mengganggu. Ataupun dalam mimpi tersebut dia beritahu perkara-perkara yang tidak baik mengenai agama ini, ataupun dia meletakkan syakwa sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi. Syaitan boleh lakukan yang sedemikian. Dia menghulurkan jarum-jarum halus untuk kita rasa syak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa syak kepada Islam dan sebagainya. Itu kerja syaitan. Bermakna mimpi itu bukan sekadar mainan tidur. Ianya bukan sekadar mainan tidur. Kalau mainan tidur, ini kategori kedua. Mimpi yang datang daripada syaitan itu mainan. Dan kategori yang ketiga, yang mimpi yang disebabkan khayalan fikiran kita, itu juga mainan tidur. Mainan tidur. Walaupun mainan, tetapi ianya adalah sesuatu yang dialami oleh salah satu lapisan daripada roh kita. Roh kita terbang sana sini. Salah satu lapisan roh. Bukan roh nyawa ya. Kalau roh nyawa terbang sekali, kita terus meninggal dunia dan tidak ada lagi pernafasan. Kita tidak ada lagi inhale, tidak ada lagi exhale. Namun kategori yang pertama, iaitu mimpi yang datang daripada Allah, yang dibawakan oleh para malaikat yang bernama Siddiqun, ini adalah mimpi-mimpi yang baik yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mubasyirat. Al-mubasyirat. Dalam sebuah hadis yang sahih
Kita akan bacakan sebentar lagi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi kenabian setelah daripada aku, tetapi yang hanya tinggal adalah al-mubasyirat. Tidak ada lagi wahyu setelah aku yang akan diturunkan kecuali al-mubasyirat. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah al-mubasyirat itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mubasyirat adalah mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang soleh yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para mukminin. Apakah maksud al-mubasyirat? Iaitu glad tidings, berita baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mimpi dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berita baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Berita baik untuk kita tambah lagi amal soleh kita, kerana kita telah dijumpakan dengan penghulu kepada seluruh manusia. Dan seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah, insya-Allah ulama mengatakan dia akan mendapat husnul khatimah, dengan syarat ditambahkan lagi amal soleh dia, tambahkan lagi ketaatan dia, teguhkan lagi dirinya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan insya-Allah seseorang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini, dia akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang sahih yang dinyatakan bahawa barang siapa yang bermimpi berjumpa dengan aku, bahawa itu adalah sebenar-benarnya aku, dan barang siapa yang bermimpi yang melihat aku dalam mimpinya, maka dia akan melihat aku dalam keadaan yaqazah. Dia akan melihat aku dalam keadaan tersedar, dalam keadaan dia berjaga. Yaqazah ini juga adalah perkataan yang digunakan dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan al-yaqazah yang bermaksud sedar ataupun jaga, itu adalah datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, apakah maksud seseorang itu yang melihat Rasulullah dalam mimpi, dia akan melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Ulama menerangkan bahawa melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga itu adalah di dunia ini. Kerana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingkari terhadap mereka yang berpendapat bahawa maksud yaqazah itu adalah melihat Rasulullah di alam akhirat. Kerana jika ianya diandaikan melihat Rasulullah di alam akhirat, maka ianya telah mengosongkan makna-makna yang penting di dalam hadis tersebut. Kerana di akhirat itu adalah suatu alam yang mana seluruh manusia dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bermimpi ataupun tidak bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang taat ataupun yang tidak taat, mukmin yang soleh ataupun pendosa, hatta orang kafir dan munafik, orang mulhid dan juga orang musyrik dapat melihat Rasulullah di alam akhirat. Maka dia mengosongkan makna yang penting di dalam hadis tersebut sebagai satu kelebihan dan juga fadilat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada mereka yang berkat dengan ketaatannya, dengan penurutan sunnahnya kepada cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dapat bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sama ada dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan jaga. Mengapa kadang-kadang seseorang itu sudah mentaati perintah Allah dan mengikut sunnah Rasulullah, tapi masih belum dapat lagi melihat mimpi, melihat Rasulullah dalam mimpinya? Kenapa masih belum lagi muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya? Itu nanti berkait rapat pula dengan kesucian hatinya. Hati yang bersih, hati yang suci dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rohnya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seseorang itu berjumpa dengan Rasulullah, syarat utama sudah tentu adalah kesucian hati, kesucian jiwanya. Jika jiwa itu masih kotor, jiwa itu masih banyak lagi cemarnya, maka kita muhasabah dan kita bersihkan. Dan seseorang itu jangan cepat hampa dan cepat putus asa jika dia tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini sebelum alam akhirat, tapi dia terus memperbaiki amal solehnya, memperbaiki hatinya, melakukan tazkiyah dan juga tarbiyah terhadap dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kemuliaan tersebut. Adakah boleh kita bercita-cita untuk bermimpi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, boleh. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka dia benar-benar melihat aku. Dan dalam riwayat yang lain, dia akan mendapat syafaatku di hari akhirat. Dalam riwayat yang lain, bahawa dia akan melihatku secara sedar ataupun secara jaga.
itu adalah suatu bentuk kemuliaan daripada Allah SWT, berita-berita gembira untuk para mukmin, untuk dia bertambah teguh dan juga istiqamah dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ianya berkait rapat dengan cinta dan rindu seseorang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mungkin dia boleh mentaati perintah Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi cinta dan juga rindu di dalam jiwanya tidak benar-benar mantap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa cinta-cinta, apa rindu? Taat itu cinta, ittiba' itu cinta. Maka ulama Rabbani mengatakan ittiba' ada sesuatu yang lain, cinta ada sesuatu yang lain. So ulama Rabbani yang lebih halus dalam kefahamannya terhadap cinta. Benar, tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita ittiba' dan kita menurut sunnah, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cinta adalah suatu aspek yang lain yang lebih mendalam, yang bukan semua dimiliki oleh orang yang ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ittiba' kepada Rasulullah boleh jadi kerana dia takut kepada azab api neraka Allah SWT. Itu adalah sesuatu yang baik. Boleh jadi dia ittiba' kepada Rasulullah kerana orang sekelilingnya juga ittiba', dia juga melihat kepada perkara tersebut, dia juga ingin melakukannya. Tetapi jiwanya agak kosong daripada cinta dan juga makna kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang mahir dalam bahagian selok-belok hati, mereka mengadakan majlis-majlis yang boleh membangkitkan, menambahkan dan juga menumbuhkan rasa cinta dan juga rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita duduk berkumpul beramai-ramai. Mari kita ingat mengingati antara satu sama lain mengenai peristiwa yang besar yang berlaku kepada Rasulullah supaya kita kenang nikmat tersebut. Seperti mana peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama telah mengambil kesempatan tersebut untuk kumpulkan manusia. Mari ingatkan kepada mereka apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Betapa mulianya, betapa agungnya, betapa tingginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu betapa cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba bulan Rabiul Awal, mari kita berkumpul untuk kita mengingat kepada nikmat kelahiran penghulu kepada seluruh manusia yang membawa rahmat, cahaya dan juga petunjuk kepada seluruh alam. Dengan kita mengingati dan kita meraihkan kegembiraan di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang berbentuk membangkitkan sentimen cinta tersebut. Kerana ia perlu diperlukan, yang dihajatkan oleh isterinya, tetapi tidak semestinya dia cinta kepada isterinya. Boleh jadi dia cinta, boleh jadi dia tidak cinta. Kalau dia cinta, alhamdulillah. Kalau dia tidak cinta, nak buat macam mana? Itu hati. Itu hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa orang isteri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah cuba untuk bertindak adil dengan mereka dengan membahagikan pembahagian yang baik, bahagian hari yang baik kepada mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, inilah pembahagianku ke atas rezeki, pembahagian aku terhadap isteri-isteriku. Ya Allah, ampunilah aku di atas apa yang berkurang, dan janganlah engkau mengazab aku di atas apa yang tidak dapat aku kuasai dengan tanganku, iaitu hatinya. Hati dan juga perasaan, emosi Rasulullah. Siapa yang lebih dia cinta, siapa yang dia lebih dia sayang, itu tidak dapat dikontrol. Ia bukan dalam kawalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah itu hatinya lebih cinta kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah perasaan. Ini adalah awatif. Ini adalah emosi. Ia tidak boleh kawal dengan tangan dan sebagainya. Tangan kita boleh kawal untuk kita bertindak adil dengan isteri kita. Tapi hati, sesuatu yang tidak kita pegang, ia dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, seseorang yang mempunyai beberapa orang isteri untuk membahagikan kasih sayang secara sama, katakan ada 100%, dia ada 4 ataupun ada 2 orang isteri, kena 50%, ataupun dia ada 3 orang isteri, 33.3%, kena bahagikan kasih sayang, cinta. Tidak. Kerana cinta satu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia perlu bertindak adil. Mungkin dia lebih sayang ini lebih daripada yang ini, dia lebih sayang ini lebih daripada yang ini. Itu suasana dan juga keadaan hatinya. Tetapi keadaan fizikalnya dia perlu bertindak adil. Dia perlu bertindak sama rata dengan
para isterinya. Demikian, cinta adalah suatu perasaan yang halus, yang ianya dipupuk, ia ditumbuhkan. Ia tidak datang free begitu sahaja. Kerana itu ulama Rabbani menggunakan bermacam-macam elemen untuk membangkitkan sesuatu yang halus di dalam hati manusia, yang namanya cinta. Namanya cinta. Seseorang memakai kopiah, ada letak apa itu, lambang capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dia letakkan di situ? Seseorang mungkin bertanya, kenapa ni? Adakah Rasulullah, para sahabat melakukan yang sedemikian? Tidak. Tapi apa sahaja elemen yang boleh membangkitkan, mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakannya. Letak di kopiah, letak di baju dan sebagainya. Apabila kita melihat, ya, kita teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil daripada Al-Quran? Tidak ada dalil, tetapi sesuatu alamat ataupun tanda untuk kita membawa kepada maksud, maka ia di atas hukum maksud. Abdullah ibn Salam, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dapat masuk ke dalam rumah Sayyidina Uthman bin Affan ketika hari terakhir beliau berada di atas dunia ini, ketika rumahnya telah dikepung oleh musuhnya. Maka Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu telah masuk daripada arah atap dan masuk ke dalam rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Uthman, rumahnya telah dikepung, beliau terus sibuk dengan bacaan Al-Quran. Musuhnya cuba untuk kopakkan daripada dalam, tapi Abdullah bin Salam telah dapat masuk terlebih dahulu dan berkata, bagaimana keadaan kamu wahai Uthman? Keadaan aku adalah baik sahaja, aku baru berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah wafat. Ketika itu Amirul Mukminin adalah Sayyidina Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga. Abdullah bin Salam mengatakan, di mana kamu jumpa Rasulullah wahai Uthman? Aku berjumpa dalam almari aku tadi. Aku buka almari, berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengkhabarkan kepada aku beberapa berita kepada aku, dan hati aku tenang dengan berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dialami oleh para sahabat sendiri, beryaqazah dengan Rasulullah setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaihi membawakan riwayat bahawa salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan cermin yang beliau ada sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau merasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan melihat kepada cermin tersebut. Riwayat daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahawa dalam riwayat tersebut menyebutkan, kenapa isteri Rasulullah, kalau tidak silap ianya adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau menyimpan cermin tersebut, dan setiap kali rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan melihat kepada cermin itu. Mengapa? Maka Ummu Salamah memberitahu bahawa kerana cermin ini pernah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah milik aku. Tapi pada suatu hari ianya digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencerminkan dirinya, untuk guna cermin. Adakah cermin sudah wujud zaman Rasulullah? Ya, sudah wujud. Cermin sudah wujud zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cermin tersebut, cermin itu telah menangkap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mencerminkan kepada wajah-wajah yang lain. Riwayat daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Subhanallah. Dan sejak daripada itu, kata Ummu Salamah, cermin itu tidak memantulkan wajah selain daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia telah wajah Rasulullah stuck di situ. Ummu Salamah ingin gunakan, dia tak keluar wajah Ummu Salamah. Jika sahabat yang lain datang untuk menggunakan cermin tersebut, maka tidak keluar wajahnya, yang hanya ada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' Mi'raj mengatakan, dalam perjalanan aku nampak Nabi Musa alaihi salam hidup di dalam kuburnya sedang solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para nabi mereka hidup di alam mereka. Dalam Al-Quran mengatakan, la taqulan la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Al-Quran mengatakan jangan kamu sangka bahawa orang-orang yang mati syahid itu adalah orang-orang yang mati. Bal ahya, kata Allah, mereka sesungguhnya hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan ini adalah orang-orang syuhada, orang-orang syahid, yang Al-Quran sendiri mengatakan jangan kamu menyangka bahawa mereka telah mati. Dan ini kan lagi pula para anbiya yang kedudukan mereka adalah lebih tinggi daripada para syuhada, lebih tinggi kehidupan mereka daripada para syahid. Jika syuhada itu Al-Quran kata jangan kamu sangka mereka telah mati, ini kan pula para nabi, ini kan pula penghulu kepada seluruh nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan sudah Rasulullah sudah wafat, kita telah terputus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang sanggup untuk memutuskan hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan sudah terputus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat? Tidakkah ditemui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang sahih yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya baik dan juga meninggalnya juga baik? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kamu hidup, kami memahami bahawa kamu memimpin kami, membimbing kami, bagaimana wafat kamu juga baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wafat aku juga baik untuk kamu, kerana setiap Isnin dan Khamis aku berjumpa dengan kamu, aku menuntun kamu, aku melihat kamu, aku memantau kamu, aku mengawasi kamu. Berapa bilion umat dapat disaksikan oleh Rasulullah? Ya, Rasulullah berada dalam dimensi yang lain. Kita tak boleh kiaskan dimensi di sana dengan dimensi di dunia ini. Ramai manusia yang cuba memikirkan dengan logik akal manusia bagaimana boleh berjumpa, tak boleh berjumpa, kerana apa dia kiaskan dengan dimensi dunia ini. Tapi dimensi yang berbeza, alam jin itu sendiri kita tidak faham bagaimana berada qarin itu setiap daripada kita. Daripada dua malaikat yang sentiasa berada, besar mana malaikat tersebut. Bagaimana malaikat yang Rasulullah SAW mengatakan setiap majlis ilmu mereka akan duduk berbondong-bondong, bertindih-tindih sehingga ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap Isnin dan Khamis aku menonton dan aku melihat umat aku, dan jika aku dapati amalan mereka baik, maka aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika aku dapati amalan mereka tidak baik, maka aku akan meminta ampun, aku akan memohon istighfar untuk kita. Ulama mengatakan subhanallah, bila seseorang mendapati dengan halus hadis tersebut, oh tidak ada seorang manusia pun yang terpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat tidak beradab jika seseorang itu mengatakan Rasulullah sudah mati, sudah wafat, sudah. Tidakkah kita ketahui bahawa kita ditonton oleh Rasulullah? Kita dilihat oleh Rasulullah, kita dipandang, kita dipantau oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengetahui amalan kita. Dan Rasulullah SAW memohon istighfar untuk kita jika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sini makna cinta dan juga rindu kepada Rasulullah SAW. Nikmat cinta dan rindu adalah nikmat yang agung, yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua daripada bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihatku dalam mimpi maka dia benar-benar melihat diriku, kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku. Ulama menjelaskan bahawa dalam riwayat ada menyebutkan bahawa syaitan jika dia cuba untuk menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dirinya akan terbakar. Dirinya akan hangus menjadi abu jika dia cuba untuk menyerupai dan juga menjelma di atas rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengizinkannya. Allah telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga syaitan tidak dibenarkan sama sekali untuk pergi dekat dalam penyerupaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, an Abi Malik al-Asja'i an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Qala Abu Isa wa Abu Malik hadha huwa Sa'd bin Tariq ibn Ashyam wa Tariq ibn Ashyam huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Hujr yaqul qala Khalaf ibn Khalifah ra'aitu Amr ibn Hurayth sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulam saghir. Tariq bin Asyam mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa melihatku dalam mimpi maka dia benar-benar telah melihat diriku. Hadis yang berikutnya Abu Hurairah annahu an Asim ibn Kulayb qala haddatsani abi annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna asy-syaitan la yatamathaluni. Qala abi fa haddathtu bihi ibni Abbas فقلت قد رأيته فذكرت الحسن ابن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihatku dalam mimpi maka dia benar-benar melihat diriku kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku. Kulayb, salah seorang periwayat hadis ini berkata, aku pernah bercerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, lalu aku teringat kepada Hasan bin Ali dan aku katakan bahawa Hasan mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Hasan memang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam galaksi ataupun daripada kalangan sahabat, daripada galaksi sahabat, dikatakan ada 5 orang sahabat yang paling menyerupai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidup. Yang pertama adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, wajahnya amat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Hasan. Ada 2 cucu Rasulullah, salah seorang daripadanya yang paling tua iaitu Sayyidina Hasan, beliau mempunyai mirip wajah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang kedua yang diberitahu adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ja'far ibnu Abi Talib. Ja'far ibnu Abi Talib adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai rupa yang agak mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 nama lagi yang saya tidak ketahui, tapi 2 nama tersebut yang pasti dalam riwayat mengatakan bahawa mereka mirip dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, baik, seseorang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia ketahui itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ulama mengatakan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberitahu bahawa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam mimpi tersebut ada orang lain yang memberitahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau itu bukan Rasulullah, dalam mimpi pun orang tidak akan memberitahu kepada kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syaitan yang boleh mengganggu kita untuk memberitahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan tersilap dalam menilai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam beberapa syarat yang telah disebutkan ulama, yang pertama Rasulullah sendiri yang mengakui, orang itu sendiri yang mengakui aku Rasulullah, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan walaupun dia tidak menyerupai Rasulullah, dia kata aku Rasulullah juga tidak boleh. Mimpi adalah satu alam yang mana syaitan tidak boleh bermain-main dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Rasulullah sendiri mengaku, yang kedua orang lain yang memberitahu khabar bahawa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga insting mimpi yang kuat. Mimpi yang perasaan dalam mimpinya itu yang memberitahu bahawa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah 3 perkara bagaimana seseorang itu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang yang telah mempelajari syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih mudah untuk mengenali bahawa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana hidung Rasulullah, lihat bagaimana rambut Rasulullah, lihat bagaimana raut wajah Rasulullah, bagaimana lonjongnya Rasulullah, bagaimana dahinya, bagaimana janggutnya, bagaimana rambut, bagaimana ketinggiannya, saiz badannya. Telah disebutkan dalam hadis syama'il, mereka yang benar-benar menghayati dan menjiwai hadis-hadis yang berada dalam syama'il ini akan mudah untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seorang anak murid berjumpa dengan syekh, berjumpa dengan gurunya. Dia mengatakan, saya sudah belajar lama ilmu agama, tapi mengapa saya masih belum berpeluang untuk melihat dan juga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Saya ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dalam mimpi. Maka pada hari tersebut, maka gurunya mengatakan, baik, kalau begitu kamu datang rumah aku malam hari, aku akan bagi petuanya. Maka dia datang rumah syekhnya, gurunya, dengan harapan dia dapat petua cara untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihatnya dalam mimpi. Maka apabila datang, maka gurunya itu menghidangkan kacang. Kita makan kacang. Ini makan malam kita. Guru tersebut kata, ini makan malam kita, makan kacang. Makan lagi. Sudah, kacang, makan lagi, makan kacang. Dihidangkan kacang, tapi gurunya tidak sediakan air. Apa jadi? Tekaknya kering. Tapi dia sebagai anak murid, dia segan nak minta daripada gurunya air. Mungkin gurunya tak ada air dan sebagainya, dan kalau dia minta nanti dia menyusahkan. Dia pendamkan saja, tekaknya kering betul-betul. Malam itu dia fikir air. Dan malam itu gurunya suruh tidur dalam rumahnya. Kamu nak jumpa Rasulullah? Dia kata, ya, tidur. Malam itu pun dia angkat air sembahyang, dia solat sunat hajat dan sebagainya, minta berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia tidur, dalam mimpinya dia tak nampak perkara lain, dia nampak air. Ada air hujan, ada cawan air, banyak cawan air, kolam, telaga banyak. Yang dia nampak air saja. Bila dia bangun esok fajar, maka gurunya bertanya, macam mana? Nampak tak? Kata, tak nampak wahai guru. Apa yang kamu nampak? Saya cuma nampak air saja. Maka gurunya mengatakan, kamu ketahui kenapa kamu hanya nampak air? Kata, tidak. Kerana aku bagi kamu makanan kacang dan ianya mengeringkan tekak kamu. Dan aku tidak hidangkan air, sengaja aku melakukan yang demikian supaya sebelum kamu tidur, perkara yang kamu fikirkan, yang kamu rindukan adalah air. Maka demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, kamu sudah belajar ilmu, kamu sudah sembahyang, kamu sudah taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menyebabkan kamu terhalang untuk bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tahap cinta dan rindu kamu tidak betul-betul kemas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tingkatkan lagi cinta kamu dengan hadir dalam majlis-majlis cinta, hadir dalam majlis-majlis berselawat, dan kamu perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadirkan makna cinta dan rindu yang teramat sangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa dahaga kamu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kamu boleh bermimpi berjumpa Rasulullah, bagaimana kamu rindu terhadap air yang kamu dahaga sangat pada malam semalam. Maka anak murid tersebut telah mendapat satu iktibar yang besar daripada gurunya. Sejak daripada itu dia terus memperkemaskan ikutan sunnahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah. Tapi kali ini dia membaca selawat dengan penuh rasa rindu, dengan penuh pengingatan kepada jasa Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah sanggup dihujani dengan batu, sanggup dideda, sanggup dicederakan, sanggup berkorban nyawanya, hartanya, jiwanya untuk umatnya, sanggup diludah, sanggup disumpah serana, sanggup dimaki hamun. Lihat bagaimana Al-Quran menceritakan Rasulullah dituduh sebagai orang yang gila, sebagai majnun, sebagai ahli sihir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup berkorban, menerima celaan, menerima cemuhan daripada masyarakatnya sendiri, daripada kaumnya sendiri. Kerana apa? Kerana cinta kepada kita semua. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu kepada kita. Hadirkan makna Rasulullah rindu kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di perkuburan Baqi' mengatakan, aku rindu kepada sahabat-sahabat, kepada ikhwanku, kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, bukankah kami saudaramu wahai Rasulullah? Bahkan kamu adalah sahabatku, kata Nabi. Maka siapa saudaramu wahai Rasulullah? Ikhwanku, saudaraku adalah mereka yang datang setelah daripada aku. Mereka tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat aku, tetapi mereka amat cinta dan rindu untuk berjumpa dengan aku. Mereka amat cinta dan rindu untuk bertemu dengan aku, dan mereka sanggup untuk menghabiskan harta mereka walaupun sebanyak bumi ini semata-mata untuk berjumpa dengan aku.
Maka seseorang yang hatinya dipupuk dengan rasa cinta, ditebalkan rasa rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan itu dia mengikut sunnah Rasulullah dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang dahaga kepada cinta dan rindu itu akan menyebabkan dia dapat berjumpa insya-Allah taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan sambung baki hadis daripada bab ini pada masa yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita nikmat ini, nikmat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dalam mimpi. Kerana ulama mengatakan seorang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, dia akan lebih rasa himmahnya, semangatnya lebih tinggi untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia melihat keindahan Rasulullah, dia melihat kesempurnaan, dia melihat ketampanan, dia melihat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah suatu berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu jika dia bermimpi kepada nabi-nabi yang lain, itu juga adalah perkara yang baik. Jika seseorang mimpi berjumpa dengan ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama rabbani, mereka yang bermimpi berjumpa dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah al-mubasyirat, seperti yang mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mimpi itu adalah satu juzuk bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Para mukmin itu mereka tidak mendapat wahyu, tetapi mereka mendapat al-mubasyirat, glad tidings, berita gembira daripada Allah, iaitu mimpi-mimpi yang baik daripada Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjukkan keadaannya di akhirat, kadang-kadang Allah SWT jumpakan dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah satu petanda-petanda untuk kita meningkatkan lagi amal soleh. Kerana itu adalah suatu petanda yang baik apabila kita dijumpakan dengan orang-orang yang baik, insya-Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan menebarkan rasa cinta dan rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menumbuhkan kekuatan dalam diri kita untuk mengikuti setiap jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sedar bahawa setiap individu daripada kita adalah merupakan duta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan ejen yang membawa akhlak, membawa cinta, membawa kasih sayang yang dibawa oleh umat ini. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira apabila menonton kita setiap Isnin dan Khamis di alamnya, berjumpa dan juga mengawasi kita, dan sentiasa mendoakan kita semoga kita merasakan dan menghadirkan makna wa'lamu anna fikum Rasulullah. Surah Hujurat mengatakan ketahuilah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam diri kamu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Surah Al-Hujurat mengatakan ketahuilah bahawa Rasulullah adalah fikum, berada dalam diri kamu. Kita menghadirkan makna tersebut setiap kali kita solat, kita membacakan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Seseorang yang mengatakan Rasulullah sudah tidak ada, mengapa kata assalamu alayka? Kenapa tidak assalamu alaihi? Dia kata assalamu alaihi, salam sejahtera ke atas dia, terbatal solatnya, terbatal solatnya. Maka kita mengetahui dan memahami kedudukan Rasulullah. Tidak sah solat selagi kita mengucapkan salam dengan ucapan yang hadir ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kita solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, adalah kamu solat seperti mana seolah-olah kamu melihat aku solat. Dengan demikian, semoga kita bersama dengan Rasulullah, cahaya Rasulullah, selagi mana kita menghidupkan adab dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala hindarkan kita daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdik. Subhanallah.